Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, di Dewan ini kita telah tunjukkan bahawa parti kita didirikan dengan dua asas prinsip utama, iaitu kepelbagaian dan juga keterangkuman atau inclusivity. Dewan ini kita lihat yang hadir datang daripada bukan saja wakil-wakil cabang tetapi daripada pelbagai agama, pelbagai suku kaum, dan kita bersama-sama meraihkan kepelbagaian ini yang menunjukkan bahawa parti ini adalah parti yang dimiliki oleh semua. Parti ini adalah parti yang boleh memperjuangkan cita-cita untuk semua. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat seperjuangan saya, kita telah berdiri di bawah prinsip ini. Kepelbagaian dan inclusivity ini sudah menjadi satu budaya yang kita sudah internal sebagai ciri-ciri utama parti. Sebenarnya, bila kita nak anjurkan, bila YB Christina sebut mau buat satu hari raya, majlis hari raya secara rumah terbuka untuk membawa cabang-cabang ke seluruh parti untuk sama-sama sambutan ini. Cadangan pertama yang kita tolak ialah kita mahu buat kemah besar. Sebab kemah besar tak cukup untuk merangkungi semua. Itulah sebab kita sewa Dewan Besar untuk supaya kita boleh muatkan kepelbagaian dalam parti ini. Dan kepelbagaian dalam parti ini juga akan mencerminkan realiti masyarakat Malaysia di mana semua kaum, semua agama, semua bahasa dan semua negeri boleh bersama-sama dalam parti ini dalam satu perjuangan, satu tekad untuk mempertahankan hak dan juga untuk membawa kemajuan dan kesaksamaan demi negara kita. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, yang projek parti ini bukan sahaja nak menang kuasa, tetapi projek kita ialah kita mahu bina satu dewan yang jauh lebih besar daripada dewan ini supaya family kita, keluarga keadilan ini dapat kita muatkan dalam dewan ini. Itulah matlamat perjuangan kita. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya tidak mahu ambil banyak masa. Cuma dalam masa raya ini, sudah tentu ini peluang terbaik untuk sama-sama kita meraihkan bukan saja perpaduan dalam parti, tetapi silaturahim di kalangan anggota parti. Silaturahim itu tidak akan terputus kerana asas yang kita bina adalah kerana kita berkongsi satu visi pembangunan negara yang bersama. Kerana kita ingin melihat bahawa apa yang diimpian oleh pelbagai kaum, oleh pelbagai masyarakat di Malaysia ini dapat kita terjemahkan menjadi realiti dalam perjuangan ini. Oleh itu, raya inilah juga cukup istimewa untuk tahun ini kerana samping kita menyambut hari raya, parti ini juga menyambut pesta demokrasi. Pesta demokrasi dalam family itu walaupun tengok hebat, meriah, kompetitif, tapi akhirnya dia harus dibataskan dalam sempadan persaudaraan dan solidariti parti.
Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, oleh kerana kesuntutan masa, kita tidak ada masa untuk bagi mereka yang menyertai pesta ini datang ke pentas untuk memperkenalkan diri. Cuma saya ingin menggunakan sedikit masa untuk memperkenalkan mereka kerana dalam parti ini kita ingin pemimpin yang memperjuangkan untuk semua. Kita telah lihat jurang di antara timur dan barat, Malaysia timur dan barat ini makin besar. Dan inilah parti ini harus pastikan bahawa perjuangan untuk kesaksamaan bagi rakyat Sabah tidak dipikul oleh orang Sabah sendiri. Tetapi pemimpin dari Semenanjung, pemimpin dari Sarawak, pemimpin dari Sabah, bersama-sama kita harus pikul tanggungjawab ini untuk mempertahankan hak perlembagaan orang Sabah dan juga mempertahankan kesaksamaan negara kita. Itulah pemimpin kita. Mereka akan dipilih bukan sahaja mewakili penyokong mereka, tetapi mempunyai tugas untuk melanjutkan perjuangan parti. Saya ingin memperkenalkan satu demi satu. Pertama sekali yang akan tanding timbalan, nanti Setiausaha Agung kita akan berucap, iaitu saudara Saifuddin Nasution yang merupakan calon yang akan bertanding dalam jawatan timbalan Presiden. Nama alternatif satu saja boleh dapat dalam apps Keadilan dan juga dalam website. Yang akan bertanding naib-naib Presiden, termasuk orang pertama nombor 1 ialah YB Saudara Abdullah Sani. Dia seorang pejuang kesatuan sekerja dan juga seorang veteran ahli parlimen yang mempunyai pengalaman yang lama. Seterusnya, saya juga ingin memperkenalkan calon yang nombor 17 yang terakhir, iaitu Saudara Samsu Iskandar. Dia merupakan ketua penerangan sekarang, tapi dia juga bercita-cita besar walaupun badan dia tidak berapa tinggi, tetapi cita-cita dia tinggi. Samsu Iskandar nombor 17. Kemudian Saudara Chan Min Kai, ahli parlimen Alor dan juga menyertai parti sebagai seorang aktivis mahasiswa dan kemudian memenangi Adun Indah Kayangan dan kini adalah ahli parlimen Alor. Saudara Chan Min Kai nombor 3. Yang seterusnya, Saudara Gunaraj, seorang ahli korporat dan juga aktivis NGO yang kini adalah Adun di Kota Raja, Sentosa. Maaf. Saudara Gunaraj adalah nombor 15. Dan dengan ringkasnya, saya juga ingin memperkenalkan Saudara Adam Adli, seorang aktivis masyarakat, aktivis anak muda, pernah menyertai bersih dan pelbagai aktiviti protes jalan raya, telah mengambil keputusan untuk menyertai parti dan juga menawarkan diri sebagai calon angkatan muda, iaitu Saudara Adam Adli yang memegang nombor 1.
Saya harap saya tidak terlepas dengan calon-calon AMK yang lain. Saya difahamkan tidak ada yang lain. Kemudian Puan YB Fadlina Siddiq kini adalah seorang senator muda, aktivis masyarakat, prihatin kepada hak kanak-kanak dan juga adalah seorang peguam. Ia bertanding untuk menawarkan diri sebagai Ketua Wanita Pusat, calon nombor 2. Timbalannya ada 2 orang. Puan Faiza yang memegang jawatan nombor 1 yang juga merupakan seorang aktivis dari Selangor sehingga kini seorang pejuang untuk hak kesaksamaan wanita. Puan Faiza. Kita juga ada seorang lagi timbalan yang bertanding dalam timbalan Ketua Wanita Pusat, iaitu YB Juwairia, yang merupakan adun dan sekpor kepada Menteri Besar Selangor. Seterusnya ada 2 orang wanita yang bertanding untuk naib Ketua Wanita Pusat, iaitu Saudari Ke Chien, Loh Ke Chien, calon nombor 2, dan Datin Fazlina yang tidak asing lagi untuk orang Sabah yang memegang nombor 9. Ada. Okey. Itu saja untuk pesta demokrasi. Saya tidak mahu mengambil banyak masa. Tapi saya ingin ulang sekali lagi. Kita dalam keluarga keadilan ini, kita harus sentiasa ingat. Apapun kita harus menjalankan pertandingan ini dengan suasana persaudaraan dan dalam persaingan yang akan membawa kebaikan. Oh, saya juga lupa seorang lagi. Fahmi Fadzil. Fahmi Fadzil juga bertanding sebagai naib presiden. Nombor apa? Fahmi nombor apa? 9. Betul. Dan saya tidak boleh lupa juga Menteri Besar Selangor, Saudara Amir Sari, yang bertanding untuk naib presiden. Saya tidak, nombor 8, saya tidak mahu panjangkan perkenalkan beliau, nanti dia akan berucap. Dan akhir sekali saya ingin ulangi bahawa dalam keadaan suasana perayaan, marilah kita bersama-sama menunjukkan bahawa parti inilah yang akan meraihkan pelbagai pandangan yang berbeza. Kita bersaing secara sihat dalam konteks kekeluargaan. Saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan sesuatu yang saya mohon maaf kerana saya lupa untuk address rakan-rakan seperjuangan kita dari APCO, dari DAP, Amanah dan semua aktivis-aktivis masyarakat yang berkongsi vision kita untuk tolak rasuah, menegakkan keadilan, menentukan kesaksamaan negara ini sebagai landasan perjuangan kita. Kita boleh, perjuangan ini mempunyai peranan yang besar kerana tanggungjawab kita adalah kepada masa depan Malaysia, kepada anak cucu kita. Oleh itu, dalam perjuangan ini, kita mengalu-alukan sesiapa yang berkongsi dengan prinsip ini untuk menyertai perjuangan ini. Dengan itu, saya akhiri. Sekali lagi ingin mengambil semangat Aidilfitri untuk mohon maaf zahir dan batin kepada semua sekiranya dalam
tingkah laku saya sebagai pemimpin, sekiranya ada kelemahan, saya ambil itu sebagai satu keterbukaan untuk menerima kritik. Dan mungkin ini juga ada kemungkinan besar, ini adalah kali terakhir saya berucap di depan orang ramai ini dalam jawatan naib presiden. Saya harap dalam sepanjang perjalanan saya sebagai naib presiden, sekiranya ada kekurangan, saya harap dapat dimaafkan dan kita bersama-sama dalam perjuangan ini, walaupun tidak ada jawatan rasmi, saya rasa ada ruang untuk semua anggota keadilan untuk menyumbang dalam perjuangan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.